Yang berbahagia Ustaz Nazim tentang isu culas nafkah oleh pihak suami. Ustaz Nazim tanya, adakah masalah ni serius ke tak serius? Jadi nak jawab serius ke tak serius ni, kita kena tengok dululah, kan? Kalau penyakit, kita kena tengok dulu apa petanda dia, kan? Begitu juga dengan kes culas nafkah, kena tengok apa petanda dia, apa kayu ukur dia, apa indikator dia, kan? Sebab tu kalau Datuk Mufti ada sebut tadi, kami study lah, kan? Kami kena study, kalau tak study nanti jawapan, sebab saya punya sejauh mana isu ni serius. So kena tengok, nak tak nak, kena pergi kepada perkara yang berkaitan dengan akademik sikit, kena bawa statistik lah untuk nak tahu isu culas nafkah ni serius ke tak serius. Okey, saya pergi kepada konteks yang umum dulu. Kalau dalam konteks Malaysia, sebelum pergi kepada Perlis sikit, saya ada study lah sikit. Okey, kalau dalam konteks Malaysia, ada saya nampak LPP KN kat bawah tu, Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara, ada satu kajian yang dibuat oleh LPPKN, yang ni tahun dia dah lama juga, 2019, yang ada buat satu kajian IKK, iaitu Indeks Kesejahteraan Keluarga, dan daripada kajian ni menunjukkan masalah culas nafkah adalah antara faktor yang boleh menyebabkan keharmonian sesebuah rumah tangga tu terjejas. Maksudnya boleh menyebabkan pergaduhan, dan even bukan pergaduhan, dia akan bawa kepada perkara yang lebih jauh, menyebabkan keruntuhan dalam rumah tangga yang kita kata membawa kepada perceraian. Okey, jadi kajian oleh LPPKN, yang ni sebelum COVID, 2019, kalau kita tengok ada beberapa cabaran utama dalam rumah tangga, dan antara cabaran-cabaran ni, faktor yang berkaitan dengan ekonomi, peratus dia saya boleh kata agak tinggi, iaitu 67.5%. Kalau nak banding dengan faktor lain, beza tak banyak, 71 something. Dan ada satu lagi faktor, masalah sosial, yang itu pun hampir, beza 0.4 sahaja. Jadi daripada kajian ini, boleh kata isu culas nafkah, peratus dia agak tinggi yang melibatkan orang kata masalah kewangan. Okey, ini satu kajian, dan saya percaya ini tahun 2019, sebelum COVID. Dan selepas COVID, kita boleh jangka masalah ekonomi yang melibatkan nafkah, dengan orang kata ramai yang hilang pekerjaan, struggle untuk hidup. So peratus ni saya anggarkan, saya tak ada data yang spesifik, mungkin peratus dia lebih tinggi. Dan ada lagi satu kajian yang ni oleh pihak JAKIM, dia buat kajian yang lebih panjang, tempoh dia 5 tahun, iaitu kajian daripada tahun 2018 sampai 2022. Jadi kajian ini dia panggil punca aduan runding cara rumah tangga. Dia ada satu sistem nama SPPIM. Nanti saya takut saya sebut salah. So ringkasannya yang tu, yang menunjukkan dia ada banyak faktor punca aduan, tapi punca aduan yang berkaitan dengan masalah ekonomi keluarga menunjukkan berlaku peningkatan. Kalau tahun 2018, masalah aduan yang diterima jumlah dia 1,000. Tapi kalau tahun yang berikutnya dia ada peningkatan, dan untuk tahun 2022, jumlah aduan meningkat 1 kali ganda. Jadi untuk tempoh 5 tahun tu, jumlah aduan adalah berjumlah 5,000 lebih. Yang ni kita tengok aduan daripada sudut ada yang melaporkan, pergi kepada ambil saluran untuk laporkan, buat aduan. Cuba kita tengok ada juga pihak, katalah isteri ke atau bekas isteri ke, yang
tidak melaporkan. Mungkin sebab masalah culas nafkah, masalah pengabaian nafkah. Orang perempuan, saya tak tahulah sebab saya perempuan, kebiasaannya dia tak semua, kebiasaannya dia pendam je. Tak cukup ke, apa dalam hati memanglah rasa tak puas hati tu. Sebab mungkin tak adu, sebab rasa nanti akan berhadapan dengan masalah yang lagi besar. Jadi itu antara, saya tak kata semua, ada yang berani. Kita ada BSK yang tampil ke BSK untuk dapatkan yang dirasakan dia berhak atas apa yang daripada sudut nafkah yang macam Datuk Mufti dengan Dr. Akram sebut. Dan satu lagi yang saya nak sebut ialah dari sudut perspektif statistik perceraian. Sebab bila kita sebut culas nafkah, antara statistiknya berlaku yang ni Jabatan Perangkaan ada sebut berlaku peningkatan jumlah orang kata statistik perceraian makin meningkat dan 20 hingga 30% perceraian faktornya ialah sebab masalah nafkah. Mungkin kita kata 20, 30, mungkin percentage dia kita nampak macam kecil. Tapi kalau kita gabung dengan faktor lain, sebenarnya kita boleh kata ni satu percentage yang besar. Kalau kecil tu mungkin 5%, 10% kita boleh kata kecil. Yang ini daripada konteks, itu secara umum Malaysia, daripada konteks Perlis, saya ada jugalah buat sedikit carian. Apa yang dikaitkan dengan Mahkamah Syariah, memang berlaku peningkatan kes aduan tunggakan nafkah. Dan yang paling terkini, saya tengok bulan Ogos, 13 Ogos, Berita Harian ada melaporkan Yang Amat Arif, Tuan Jaidi ada laporkan pengabaian nafkah di Perlis, tahunan dia jumlah dia 100. Ada peningkatan. Ini apa yang saya baca daripada laporan akhbar lah. Dan itu kita bincang, saya kongsi daripada sudut angka. Jadi nak rumus, bagi saya dia, kita boleh kata semakin serius. Dan cuma saya tak nak fokus dari sudut angka juga. Saya nak lihat serius dia dari sudut kesan kepada pasangan, sama ada yang masih berumah tangga ataupun yang dah melalui fasa selepas perceraian. Okey, kalau dalam konteks rumah tangga, katalah isteri je lah, kan? Isteri sahaja yang dia terpaksa mengambil tanggungjawab nafkah tu atas bahu dia. Maksudnya dia yang bekerja, dia yang bayar sewa rumah ke, bayaran rumah yang dibeli ke, ataupun dia bayar makanan ke. Dan suami dia ada kes, sebab kita kadang-kadang dapatan kita tak berdasarkan orang kata kajian, dia berdasarkan pemerhatian. Ada juga suami yang dia memang tidak bekerja. Yang ni yang orang Melayu selalu kata, kalau orang perempuan dia handle semua, macam tanggung, biar awak hidup lah orang kata, macam tu lah. Jadi daripada satu sudut, kesan psikologi dia, yang ni pada pihak perempuan dia akan bagi tekanan. Dan saya tak mau fokus sahaja kepada pihak perempuan, saya nak juga bawa kepada pihak lelaki. Kadang-kadang mungkin yang saya sebut tadi, mungkin effort suami untuk bekerja tu tak ada. Jadi dia memang totally lepas tangan. Yang tu kita sebut tadilah. Dan untuk pihak suami, kalaulah dia dah usaha untuk sediakan nafkah yang dia rasa cukup, tapi masalah dia, isteri dia yang rasa apa yang dia bagi tu tak cukup. Isteri dia nak lebih. Tu ada kes yang suami, dia pagi dia akan pergi kerja office, kemudian dia buat Grab, dia buat berniaga sampingan. So yang ni pun bukan hanya tekanan kepada pihak isteri tadi tu, tapi yang ni juga saya rasa orang lelaki akan fikir macam mana dia nak provide nafkah yang cukup untuk isteri dia, untuk anak dia. Yang tu. Dan saya rasa kesan psikologi ni bukan hanya kepada pasangan dan efek dia lagi jauh kepada
emosi anak-anak.